bertemu lagi kita dalam channel Bedes Liu. Baiklah, hari ini Cikgu Yuyu akan mengajar tentang pendekatan projek. Pendekatan projek yang Cikgu ingin bincangkan pada hari ini ialah berkaitan dengan projek kreativiti iaitu seni muzik. Dan Cikgu telah memilih muzik dan tarian yang berkaitan dengan tarian Sumazau. Siapa yang tahu Sumazau berasal dari mana ya? Bagaimana kita sebagai pendidik untuk melaksanakan aktiviti pendekatan projek? Okey, di sini Cikgu akan terangkan 3 fasa penting dalam aktiviti projek bersama kanak-kanak. Fasa yang pertama ialah perancangan projek. Fasa yang kedua ialah pembangunan projek. Dan fasa yang ketiga ialah persembahan projek. Aktiviti pendekatan projek dikira berjaya apabila semua fasa ini dapat dilaksanakan dalam tempoh yang ditetapkan. Berapa lama tempoh aktiviti projek ini boleh dilakukan? Tempoh untuk melakukan aktiviti ini bergantung kepada aktiviti yang ingin dilaksanakan. Contohnya, aktiviti tarian Sumazau ini tentunya memakan masa yang agak lama untuk disiapkan. Para pendidik boleh memilih waktu mungkin dalam 2 minggu sehingga sebulan mengikut tema yang telah disediakan dalam takwim prasekolah ataupun tadika juga taska. Baiklah, sekarang kita akan beralih kepada fasa yang pertama iaitu fasa perancangan projek. Apa yang perlu dilakukan oleh pendidik dan juga kanak-kanak dalam fasa ini? Apabila projek telah dipilih oleh kanak-kanak, pendidik perlu membantu mereka untuk mencetuskan idea bagi menjayakan aktiviti projek yang telah dipilih iaitu projek tarian Sumazau. Tetapi, bagaimana kanak-kanak memilih projek? Itulah peranan seorang pendidik. Kerana pendidiklah yang akan mendorong dan akan merangsang kanak-kanak untuk memilih aktiviti projek. Contohnya, pendidik mengajar tentang kreativiti yang berkaitan dengan seni tari. Iaitu, pendidik boleh menunjukkan video kepada kanak-kanak tentang seni tari. Dan apabila kanak-kanak berminat untuk mengetahui lebih lanjut lagi tentang tarian Sumazau, itulah kunci untuk memilih aktiviti projek. Ingat tahu, aktiviti projek dipilih oleh kanak-kanak, bukan pendidik yang pilih. Maka 2 proses yang penting perlu dilakukan dalam perancangan projek, iaitu perlu menyediakan web pengetahuan sedia ada dan juga web soalan. Baiklah, di sini cikgu ada tunjukkan web pengetahuan sedia ada. Jadi semua idea, semua cetusan idea yang telah disebut oleh kanak-kanak perlulah dicatat oleh pendidik. Begitu juga seterusnya dengan web soalan. Tentang tarian Sumazau, kanak-kanak akan mempunyai pelbagai soalan. Oleh itu, pendidik perlu peka dan perlu menyenaraikan semua soalan yang ditanya oleh kanak-kanak. Kita beralih kepada fasa yang kedua iaitu fasa pembangunan projek. Kita akan melibatkan lebih ramai komuniti. Contohnya, seperti aktiviti tarian Sumazau ini, para pendidik boleh membuat aktiviti lawatan ke festival tarian yang
ada tentang tarian Sumazau. Apabila kanak-kanak pergi ke festival tarian, iaitu tarian Sumazau, kanak-kanak berpeluang melihat sendiri dan merasai sendiri pengalaman melihat tarian Sumazau. Kanak-kanak juga bersoal jawab antara satu sama lain apabila melihat keindahan tarian Sumazau. Kanak-kanak juga berpeluang untuk menari bersama penari dan merasai sendiri bagaimana cara untuk menarikan tarian Sumazau. Aktiviti yang kedua yang boleh pendidik lakukan dalam fasa pembangunan projek ini ialah beramah mesra dengan orang yang berpengalaman dalam tarian Sumazau. Contohnya penari Sumazau ataupun orang yang terlibat dalam seni budaya tarian. Kanak-kanak boleh mendengar cerita tentang asal-usul tarian Sumazau. Maka melalui dua aktiviti ini, dalam fasa pembangunan projek, kanak-kanak lebih mengetahui secara mendalam tentang aktiviti projek yang sedang dilaksanakan. Oleh itu, aktiviti selepas sesi lawatan ataupun sesi ramah mesra, pendidik boleh menyediakan pelbagai aktiviti, bermacam-macam aktiviti yang melibatkan 6 perkembangan kanak-kanak. Contohnya, para pendidik boleh membuat aktiviti tarian Sumazau. Kanak-kanak boleh berlatih tarian Sumazau dan juga kanak-kanak boleh membuat pergerakan yang berkaitan dengan tarian Sumazau. Aktiviti ini boleh merangsang perkembangan fizikal dan juga sosio-emosi kanak-kanak. Aktiviti lain yang pendidik boleh lakukan bersama kanak-kanak ialah aktiviti seni kraft, iaitu kanak-kanak boleh melukis ataupun mewarnakan pakaian tradisional tarian Sumazau. Begitu juga dengan buku scrap, kanak-kanak boleh membuat buku scrap yang berkaitan dengan tarian Sumazau. Pendidik boleh merangsang pemikiran kanak-kanak dengan soalan yang berkaitan dengan tarian Sumazau. Apa yang kanak-kanak dapat selepas menonton tarian Sumazau? Kanak-kanak juga boleh membuat aktiviti seperti perbandingan antara tarian lain dan juga tarian Sumazau. Setelah semua aktiviti dalam fasa kedua iaitu pembangunan projek telah dilaksanakan, kita akan beralih kepada fasa yang terakhir iaitu fasa persembahan projek. Dalam fasa persembahan projek ini, semua hasil kerja kanak-kanak akan dipamerkan ataupun dibentangkan. Contohnya, kanak-kanak boleh mempersembahkan tarian Sumazau. Bagaimana mereka tahu untuk mempersembahkan tarian Sumazau? Dalam fasa kedua iaitu pembangunan projek, pendidik telah melatih kanak-kanak untuk membuat persembahan tarian Sumazau. Oleh itu, kanak-kanak boleh melakukan pergerakan tarian Sumazau dan boleh mempersembahkannya. Selain itu juga, hasil aktiviti seni kanak-kanak boleh dipamerkan seperti hasil kerja lukisan dan juga hasil kerja buku scrap kanak-kanak yang telah siap boleh dipamerkan untuk tontonan ibu bapa dan juga komuniti. Setelah selesai ketiga-tiga fasa ini, maka selesailah aktiviti projek kita bersama kanak-kanak. Senang bukan? Jika ada kemahuan, pasti akan berjaya. Oleh itu, cikgu doakan kepada semua guru-guru dan juga para pelajar cikgu, semoga perancangan kita bersama anak-anak dalam aktiviti pendekatan projek akan berjaya dapat membantu dalam perkembangan holistik kanak-kanak. InsyaAllah. Sekian saja dari cikgu untuk hari ini. Kita jumpa lagi. Bye.